Meskipun lebih 2 bulan dalam zon hijau, pelbagai program amal khas untuk petugas kesihatan dilaksanakan di Perlis. Ini dalam memastikan negeri itu kekal bebas COVID-19. Perkembangan selanjutnya bersama Muhammad Shah Hashim. Terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Lebih banyak pertubuhan bukan kerajaan perlu tampil menyumbangkan peralatan perubatan dan keperluan lain untuk kegunaan petugas barisan hadapan. Langkah itu penting bagi memastikan bekalannya sentiasa mencukupi memandangkan penggunaan barangan perlindungan diri amat tinggi ketika ini. Bagi Ketua Pemuda Persatuan Hokian Perlis, Lim Weng Kee, pihaknya telah bekerjasama dengan Jawatankuasa Rumah Tok Kong Poh Aung Keong melaksanakan program amal khas untuk petugas kesihatan. Sumbangan RM30,000 merangkumi pelitup muka, peralatan perlindungan diri PPE dan cecair pembasmi kuman diserahkan kepada petugas Hospital Tuanku Fauziah HTF Kangar. Iaitu face mask 50 keping, ada sebanyak 200 kotak. Sut perlindungan ada 210 helai. Surgical protective head cover ada 200 serai. Dan hand sanitizer 500 ml sebanyak 220 botol. Beliau menyatakan demikian selepas majlis penyerahan peralatan perubatan oleh pengurusi Persatuan Hokian Perlis Lee Lum Aik kepada pengarah HTF Dr. Osman Warijo. Secara umumnya ini merupakan tanda keprihatinan daripada masyarakat yang begitu prihatin, begitu mengambil berat terhadap kebajikan kita semua, dan saya percaya ia juga menunjukkan bahawa masyarakat kita sedia untuk memberikan kerjasama yang sebaik-baiknya, yang optimum kepada pihak kerajaan bagi membendung pandemik COVID-19 ini. Walaupun kes COVID-19 di Perlis terkawal dengan tiada kes baharu dilaporkan, namun ujian saringan sebagai langkah pencegahan terus dilaksanakan bagi mengekalkan status zon hijau. Dalam perkembangan lain, mengenai bekalan darah di HTF, Dr. Osman mengesahkan bekalan untuk kegunaan ketika menghadapi kes-kes kecemasan adalah mencukupi. Walaupun berlaku kekurangan penerimaan darah ketika bulan Ramadan lalu, namun tindakan proaktif dilaksanakan unit transfusi darah mampu menyediakan bekalan mencukupi setiap bulan. Bagi tempoh 1 Januari hingga 30 Mei, sebanyak 3,535 pek darah berjaya dikutip. Ini termasuklah lebih 1,500 pek darah yang dicatatkan sepanjang tempoh PKP dan PKPB. Yang dikatakan berkurangan itu bukannya tak cukup, ya, tetapi berkurangan daripada stok biasa, dan ia memang berlaku pada tiap-tiap kali bulan Ramadan, kerana ketika bulan Ramadan para penderma agak kurang, terutama sekali penderma yang beragama Islam, mereka berpuasa pada hari siang, jadi peluang mereka untuk menderma agak kurang, mereka hanya menderma pada waktu malam. Itu memang biasa berlaku, dan walau bagaimanapun pada masa ini bekalan memang baik. Secara purata, setiap bulan, lebih 700 beg darah diperlukan bagi pelbagai kes kecemasan yang dikendalikan HTF. Inovasi penciptaan mesin disinfeksi khusus untuk proses nyakuman mampu meningkatkan tahap kecekapan ketika sanitasi awam dilaksanakan. Dinamakan sebagai Sri Perlis C19 Tactical Mobile Mask Disinfectant Device. Ia dibangunkan hasil kerjasama JBPM Perlis dan Unimap menerusi Pusat Kecemerlangan, Penyelidikan dan Teknologi Sukan Pemotoran MOTEC. Menurut pengarah JBPM Negeri, Penguasa Kanan Bomba 1 Rohisha Haris, pembangunan mesin disinfeksi berkenaan dibuat dalam tempoh hanya seminggu dengan kos RM10,000. Penggunaan mesin berkenaan menjadikan Balai Bomba dan Penyelamat Kangar sebagai perintis sebelum diperluaskan ke semua balai bomba dan penyelamat. Kesesuaian alat ini memang begitu sesuai lah. Kita tempatkan sama ada mobile nak bawa tolak dengan tangan ataupun nak letakkan di atas kenderaan.
Jadi water mist yang tersebar itu pun agak halus dan dikatakan lebih berkesanlah untuk menghapuskan kuman ataupun virus tersebut. Mesin tersebut berjaya mengurangkan masa operasi sebanyak 60% serta anggota bertugas. Sekian paparan dari Perlis. Salam Aidilfitri. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.